Terima kasih banyak-banyak Tuan Fadi. Okay, alright. Terima kasih banyak-banyak atas Hopefully segala ilmu boleh malam hit ni. 1 million per month insyaAllah bulan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Tuan Fadi. Pagi. Alright, Kak Mariati. Ya, Kak Mariati. Macam pernah jumpa je. Ya, pernah. Pernah datang training Wan Ibu kan? Saya pernah hadir seminar Tuan. Okay, alright. InsyaAllah. Okay. Sekarang ni ada dekat mana? Saya kebetulannya sekarang saya berada di Melaka. Tahulah nenek-nenek. Anak saya baru bersalin, so dah seminggu jadi pengasuh lah di Melaka. InsyaAllah esok akan balik ke Terengganu. Betul. Saya ingat kat Terengganu. Okey, silakan. Bagi tahu bisnes dan apa masalah yang kita boleh selesaikan insyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya Kak Mariati, saya ada kedai cadar. Saya merupakan penjual dan pengimport cadar patchwork daripada China. Dan saya ada kedai di Pekan Kecil Kuala Berang, Terengganu. Kedai ya. Dan sebelum ni bisnes kita banyak base kepada kedai lah. Kita tarik pelanggan untuk datang ke kedai. And then bermula bulan 8 tahun lepas baru kita macam bersungguh-sungguh sikit buat online. Bulan 8 tahun lepas? Tahun lepas baru beria-ria sikit dah buat online. Alright. And then alhamdulillah sale online pun boleh balance lah sekali dengan sale kedai. Kalau tahun-tahun sebelum ni sebenarnya kedai tu dah 5 tahun. Tahun-tahun sebelum ni memang mengharapkan 90% sale kedai, and then selepas bulan 8 dalam balance lah, separuh kedai separuh online. And then tapi sale pun tak adalah banyak sangat. And then bermulanya masalah saya bila PKP baru ni. Awal-awal PKP 1 saya pun macam orang lain makan tidur masak. Tapi setiap hari saya akan ikuti sharing Tuan Fadi. Setiap hari sambil masak saya akan dengar sharing Tuan Fadi. Maknanya daripada hari pertama tu memang saya ikut, kalau saya tak sempat yang live pun saya akan ikut tengok video. Dan saya saya ikut jugalah apa yang Tuan Fadi sebutkan, dan alhamdulillah macam Tuan Fadi kata, saya sangat-sangat ingat susah-susah buat apa yang Allah suka. Mudah-mudah saja Allah akan beri apa yang kita suka. Susah-susahkan diri, tinggalkan apa yang Allah benci, nescaya mudah-mudah saja Allah kabulkan hajat di hati. Ya, itu juga tak lambat tak cepat, rezeki tak salah alamat. Buat apa Allah suka, betul. Allah bagi apa kita suka. 3 perkara. Okay, alhamdulillah. And then bermula April saya dah nampak saya kedai tak boleh buka seperti usahawan-usahawan lain. Kedai tak boleh nak buka sedangkan kita ada pelbagai kos yang kita kena cover. And then saya pun masa tu barulah, lepas 1 April tu barulah saya bersungguh-sungguh dan memang tak ada jalan lain. Saya terpaksa buat online. Saya kena online ke perniagaan saya, dan saya buat live, saya buat Facebook, memang Facebook saya ada. And then alhamdulillah untuk bulan April saya sendiri pun tak sangka daripada tak ada sale langsung saya boleh hit sampai 290,000 online sahaja. Daripada tak ada apa-apa. And then bulan Mei pun alhamdulillah meningkat lagi. Dan bulan Jun, bulan ni alhamdulillah peningkatan yang sangat mendadak. Syukur alhamdulillah. Tapi di sebalik tu bayangkan berapa yang daripada 200 berapa tadi, 200,000? 290. 290, lepas tu 290,000, 490. Tu Mei 490,000. Ya. Lepas tu Jun berapa? 610,000. Jun 610,000,
Alright. Dan masalah saya ialah semuanya diuruskan oleh staf saya seramai 7 orang yang membalas WhatsApp pagi, petang, siang, malam, subuh, senja. Jadi saya pun rasa kesian dekat staf saya. Rasa macam dah menganiaya manusia pula. Kan? Tapi diorang enjoy juga, enjoy tak enjoy pun, tapi macam saya tak boleh biarkan benda ni berlaku. Saya perlu ada sistem dan saya pun dah ni dah masuk 1 Julai dan macam yang biasa kita tahu nak mencapai satu kejayaan itu mungkin mudah, tapi untuk mengekalkan jualan sebagaimana yang ada ni, nak maintain tu, saya kena bersedia lebih awal. Ya. Saya tak nak saya punya staff kepenatan melayan WhatsApp untuk mencapai target company. Okay. Alright. Okay. Kak Mariati, saya nak tanya lah, pernah tengok orang pergi gym tak? Pernah tengok orang pergi gym. Kesian tak dia angkat besi? Tak apa-apa, tak ada sebab angkat besi. Tak apa-apa je kan? Baiklah tapi kau dia pergi ada matlamat. relax, lepak. Tapi kesian dia, bapak kesian lah dia angkat besi kan? Kesian tak kita tengok? Kesian, tapi dia ada goal dia yang tersendiri. Dia ada hasrat dia nak stamina ke, nak apa itu, turunkan berat badan ke. So kenapa nak kesian kepada staff? Dia pun ada matlamat dia nak capai. Okay, tapi most probably dia sedang enjoy dengan apa yang dia buat. Most probably dia sedang enjoy dengan apa yang dia buat. Betul, tapi saya takut enjoy dia tu tak lama. Baik, so sebab apa yang perlu dibuat? Baik, so total daripada start PKP 200,000, 200 berapa tadi? Lupa dah. 29. Okay, so daripada PKP 290,000 tambah dengan 400 pergi kepada 490, 490,000, lepas tu tambah lagi dengan 610. Okay, 610,000. 1.39 million. juta. So, okay, baik. So 1.39, 14 lah, 1.4 juta dalam masa 3 bulan. Right? Dan ini adalah purely jual patchwork sahaja. Ni patchwork sahaja macam mana? Ke ada benda lain? Kita 80% patchwork, kemudian saya ada dalam 10% bantal dan juga kapet. Okay. So apa strategi marketing yang Kak Mariati buat? Untuk saya tarik mereka? Saya banyak live. Buat live. Saya banyak live, saya buat live, saya mendekati pelanggan. Tapi akhirnya tarik mereka pergi kepada WhatsApp. Kalau ikutkan, saya ada juga buat Facebook ads, saya buat iklan juga. Tapi untuk bulan Julai ni iklan saya tak besar, mana dalam tak sampai 7,000. Okay. Iklan tak sampai 7,000. By the way, saya nak tanya kepada yang sedang live dengan kita, saya nak tanya, okey ke tak okey 1.4 juta dalam masa 3 bulan? Okey ke tak okey? Dan apa penyelesaian, right, kepada masalah Kak Mariati sekarang ni? Siapa nak tahu? Kak Mariati of course lah live dengan kita bersama ni untuk tahu apa apa penyelesaian kepada masalah ni. Yang sedang live dengan kita, berapa orang yang nak tahu masalah ataupun macam mana nak selesaikan masalah Kak Mariati ni? Kalau tak selesai masalah ni, she will lost about 1.4 million. Sebab kalau tak selesai masalah ni, meaning dia akan hilang lah apa yang diusahakan. Betul tak? Okay, alright. Betul. Baik, solution dia begini. Okay, by the way, sebelum saya bagi tahu solution, saya nak tanya Kak, sebelum ini Kak buat dengan offline, pernah capai tak dalam masa 3 bulan dapat 1.4 million? Offline memang tak pernah lah. Offline memang tak pernah? Tak, kalau untuk jualan di kedai memang, tak pernah. Kecuali kalau ada jualan gudang di luar, kalau jualan gudang tu dia lain. Tapi kalau jualan di kedai, buat sale macam mana punya sale pun, paling tinggi pun saya rasa boleh dapat dalam 200,000 sebulan sahaja, itu kalau buat gila-gila punya sale. Okay, sekarang ni berapa orang yang bekerja dengan Akak? Akak seorang and then ada sales team 7 orang lagi? 7 orang, kami semua 11 orang termasuk 11 saya. Orang. Okay. And then 11 orang termasuk saya, tapi masa PKP baru ni
kita semua work from home, kita tak jumpa. Diorang close sale dari rumah masing-masing. Cuma saya terpaksa tambah pula 3 orang untuk packing sebab cadar tu kena dibungkus sebelum dipostkan. Jadi saya terpaksa tambah lagi 3 orang. So maknanya sekarang kita ada 4 orang yang alhamdulillah berkongsi rezeki dengan kita dah 3 bulan. So maksudnya jadi 7 sekarang orang, ada 15 lah. 15. So 7 orang sales team, betul tak? Ya. 7 orang sales team, saya. 4 orang bungkus barang, betul. betul? So dah 11 orang. Ya. Lagi remaining baki tadi? Kemudian saya. Okay. Dan saya suami saya pula dia bahagian kena check dulu duit yang masuk. Ni semua nak kerja sendiri ni. Dia terpaksa check satu persatu transaction yang masuk, dan dalam masa yang sama lepas bila dah buka kedai kita meneruskan urusan kedai macam biasa. Dan yang malangnya yang tu lah juga yang close sale, yang tu jugalah yang duduk dekat kedai. Tamak semua token dia. CEO, Chief Everything Officer. Ya. CEO, Chief Everything Officer. Okay Kak. There's a solution for your problem. InsyaAllah lah dengan izin Allah. Berapa orang yang nak tahu solution? Boleh komen kat bawah. Okay. Sekejap saya akan screen share. Saya share screen ni supaya Kak boleh nampak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Boleh nampak screen? Okay. Kakak boleh nampak screen? Okay, dalam bisnes. Masa ni saya nampak kosong. Kosong lah, betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nampak segitiga ni? Okay, boleh. Okay, so dalam bisnes, basically, dia ada 4 level of level dalam bisnes lah. Okay, so there's 4 level in business. So level pertama dipanggil sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Operation level. Okay. So apa maksud operation level? Apa maksud operation? Apa maksud operation Kak? Pengurusan. Operation yang menguruskan. Operation ni bahasa Melayu dia operasi lah. Okay, operasi. Okay, operasi ni yang jawab message, yang reply WhatsApp, okay, yang bungkus barang. Okay, semua ni adalah operasi. Ni okay lah saya tulis lah. Ni yang jawab WhatsApp. Okay, yang bungkus. Okay, apa lagi yang operasi? Yang check payment masuk ke tak masuk. Yang buat pengkeranian lah. Kerja-kerja pengkeranian. Okay, right. Apa lagi? Yang buat marketing. Okay, so ni adalah operasi. Baik, so level akak sekarang ni, yang menjadikan akak problematik sekarang adalah you need to think everything on your own. Betul tak? Betul tak? Lebih kurang macam tu lah. Kalau produk tak cukup, kalau saya fikir. Kalau stok tak cukup, akak fikir. Betul tak? Saya fikir. Kalau staff kata saya nak cuti hari ni, pun akak fikir. Duit masuk pun akak fikir. Betul tak? Ya. Post lambat. Packaging bubble wrap habis pun akak fikir. Betul tak? So everything, sebab apa akak fikir? Why? Sebab akak terlalu operational. Okay, terlalu operational. Bila kita terlalu operational, then we will have a problem. Baik, ada 3 fasa di dalam bisnes. Saya dah bagi tahu kepada Elite Circle banyak kali lah. Pada Elite Circle saya dah pesan kan. Okay. So satu, kerja kita adalah cari duit.
Ini Okay. kerja kita. This is our job. Alright? Ada 3 kerja yang perlu kita buat. Cari duit. Cari Okay. PT, cari PT. Cari seng. Cari PT. Cari seng. Terengganu seng PT. PT. Okay? Cari PT. Itu adalah kerja kita. Cari duit, cari duit. Bila kita dah ada duit, dengan akak punya sales dalam masa 3 bulan dah dapat 1.4 million, what you should do adalah, akak bukan dah level ni. Akak kena duduk di level ni. Level 2. Level 2 adalah cari team yang bagus. Alright? Saya bagi tahu direct team yang bagus ni dia tidak murah, dia mahal. Team yang bagus ni dia mahal. Maksudnya apa? Dia nak gaji banyak. Tak mainlah gaji minimum. Ni 1,200. Apa gelilah 1,200. Kan? Kalau boleh dia nak gaji, kalau dekat Terengganu katakanlah 2,000 sebulan. Right? 2,500. Kalau bagi 2,500, saya garanti ramai gila orang nak apply kerja tu akak. Dekat Terengganu. Dan akak akan dapat the best of the best. Cream of the cream. Yang kepala otak dia lagi bijak daripada akak. Kepala otak dia lagi laju daripada kita fikir. Kalau kita nak hire orang kak, saya nak tanya jujur, akak suka pekerja akak lebih bijak daripada akak ke lagi minta maaf ayat dia, lagi bodoh daripada akak, minta maaf ayat? Mana lagi akak suka? Sebaik-baiknya mestilah yang lagi cerdik daripada saya supaya dia boleh membantu pengurusan syarikat dengan lebih bagus lagi. Betul. Bila orang baik, orang bagus, bagus maksud saya bagus buat kerja, kepala otak bagus, attitude bagus, solat tak tinggal kan. Maksud saya lebih bagus daripada akak. Kalau akak pakai tudung labuh, dia lagi labuh daripada akak. Macam tu lah. Kalau akak kerja tu 24 jam, dia 25 jam kerja. Dia lebih better daripada kita. Maksudnya apa? Right? Maksudnya, kalau akak ada orang yang macam ni, your company will grow much more better. Sebab apa? Dengan akak seorang yang bagus ni, akak boleh create 1.4 million dalam masa 3 bulan. Kalau akak ada let's say 10 orang macam akak dalam company, akak boleh create berapa puluh juta sebulan. Paling tidak pun katakanlah akak ada 3 orang yang sama macam akak. Darab 3. 1.4 darab 3. Faham tak? Okay. So, tugas nombor 3 bila kita ada team yang bagus, kita masuk fasa nombor 3 which is, apa yang boleh kita buat? Satukan hati mereka. Okay. So, ni kerja kita. Baik. So, level akak sekarang ni, masalah akak sekarang ni adalah you stuck dekat sini. So company won't grow, takkan grow. Sebab apa? Akak kerja akak duk fikir pasal operation. What you should do adalah you need to hire, dia panggil level nombor 2 which is hire team yang bagus. Level. Tactical level. Apa maksud tactical level? Akak dah boleh ada manager. Faham? Manager, let's say sales manager. Dalam ramai-ramai sales tu, 7 orang tu appoint seorang untuk jadi manager. Kepala kepada geng-geng sales ni. Faham? Kepala untuk geng-geng sales ni ada seorang. So dialah yang akan manage. Maksudnya diorang nak cuti pun kena lalu manager. Faham tak? Yang apa panggil ada masalah bagi tahu kepada manager. Akak kontrol manager, bukan kontrol bawah tu. Faham? Faham. Okay. So, sekali lagi saya bagi tahu. Pilih manager yang terbaik. Kalau tak ada manager tu tak wujud, cari manager tu dekat luar. Jangan simply, dia ni bagus ni. Kalau tapi ada sikit tak berapa nak bagus, jangan ambil dia lagi. Keep on cari manager yang baik. Faham. Cuma sebelum ni saya nak cari orang, saya duk bayangkan saya berada di pekan kecil Kuala Berang sahaja.
Dekat mana lah saya nak cari orang tu? Memanglah tak ada kalau akak bagi duit gaji sikit. Kedekut. Okay. Lepas tu nak ada orang bagus. Kalau kita tak saya bagi jaminan lah, mesti akan ada orang sanggup pergi travel ke KL hanya semata-mata sebab KL ada gaji tinggi. Itu je. Kalau tak, dia orang duduk kampung. Betul tak? Betul. Dia orang sanggup pergi travel. Orang yang duduk Kuala Berang, orang yang duduk Terengganu, sanggup tinggalkan family, pergi dekat Sabah Sarawak. Sebab apa? Sebab nak gaji je. Sanggup kerja oil and gas dekat Miri Sarawak. Sebab apa? Gaji sana lebih tinggi daripada gaji Kuala Berang. Kalau dia orang ada opportunity kat Kuala Berang, gaji sama dengan Miri Sarawak, dia orang balik confirm. Kita yang kedekut, lepas tu expect. Lepas tu pening. Kenapa tak ada orang yang boleh kerja dengan aku yang bagus-bagus? Yelah yang bagus-bagus semua duduk KL. That's why saya kata, your job is untuk cari duit. You have 1.4 million dalam masa 3 bulan, spend sikit untuk hire a good manager. Faham? Kamaria, baby kata, betul tuan. Tulis lah betul tapi tak tahulah korang faham ke tak ni. So, kita duduk kat mana? Okay, by the way, saya nak tanya. Kalau akak pernah pergi KFC tak? KFC, McDonald pernah pergi? Pernah. Kalau kita Pernah, tak puas tuan. hati, kita cari siapa? Kita marah budak dekat kaunter, kita cari siapa? Manager. Manager Saya mana akan manager? terus Betul tak? saya akan terus tanya, boleh saya jumpa manager? Itu je. Manager mana manager? Kita tak marah budak tu, kita cari manager. Kita marah budak tu sikit-sikit, lepas tu cari manager. Betul tak? Kalau budak tu kena marah pun dia akan kata, cakap dengan manager saya lah. So manager ni dia bukan guna kepala otak. Manager tak payah fikir. Manager hanya follow SOP sahaja. Tapi kerja dia adalah pastikan operation berjalan. Kalau orang cuti, pastikan replace. Siapa nak replace? Tu manager. Faham tak? Faham? Yang sedang live dengan saya sekarang ni, kalau anda rasa benefit, please klik share video ni. Saya nak minta anda invite sahabat-sahabat anda yang lain. Mungkin ada yang tak pernah tengok gambar 3 segi ni. Kau belajarlah malam ni. This is for free. Otherwise you need to join Elite Circle. Kalau anda perlukan coaching berterusan setiap bulan dengan saya, anda boleh pergi ke asfahadi.com/signature. Dekat situ anda boleh apply untuk Elite Circle. Tapi belum tentu boleh masuk. Sebab Elite Circle kena lalu proses interview dan sebagainya. Okay, so akak bila ada manager, akak kena duduk kat mana? Akak duduk dekat sini. Ni level dipanggil sebagai strategic. Yang ni akak fikir. Yang ni lebih kepada berfikir bukan lebih kepada buat. Bila orang dah ada manager, manager fikir bahagian operation, operation pula buat, manager yang handle dia orang, akak fikir strategic thinking. Okay, macam mana nak buat? Apa kita nak buat? Produk apa kita nak buat after this? Faham tak? So, atas sekali adalah visionary. Okay? Visionary. So, visionary ni kerja dia apa? Visionary ni kerja dia adalah tengok ke depan. Okay, saya nak pergi ke mana? Alright? Saya nak pergi ke mana? Bisnes kita nak pergi ke mana? Alright? Kita nak buat berapa untung tahun ini? Macam mana saya nak buat untung? Buat strategic planning. Alright? Strategic planning pula bukan untuk setahun, buat 10 tahun punya strategic planning. Baru nama visionary. Macam contoh Elite Circle, awal akhir tahun lepas, kita orang pergi dekat Bali. Tujuan Bali satu je, untuk buat strategic planning untuk tahun 2020. Tapi berlaku COVID. Apa berlaku? Kita swing, tukar lagi strategic planning supaya kita ada jalan nak pergi untuk target kita tahun 2020 ni. Apa jalan kita? Inilah kiblat kita tahun ni. Jangan tukar-tukar. Apa magic numbers kita tahun ni? Sebab tu pentingnya kita dekat sini, the moment akak dah ada manager, akak perlu duduk dekat sini. Dua ni. Alright? Tapi kalau Strategic dan strategi ni visionary. biasanya kalau
Ya, kalau misalnya kata akak dah makin besar, akak dah boleh ada head of department atau ada orang vice president of marketing, vice president, suka hatilah itu nama je lah kan. Okay, so masa ni akak duduk dua-dua ni. Ini saya bagi tahu jujur dan ikhlas. What you should do adalah go and find, ada satu keyword yang akak kena ada dalam kepala otak sekarang. Keyword dia adalah circle. Akak kena ada circle yang bagus. Yang kepala otak dia adalah growth mindset. Kepala otak dia adalah nak pergi ke depan. Kepala otak dia adalah nak sukses. Kepala otak dia adalah berfikir nak cari orang yang terbaik. How to train them. Macam mana nak letak strategi planning untuk bisnes kita supaya dalam masa setahun, dalam masa 3 tahun, masa 6 tahun, masa 10 tahun akan pergi berkembang. So akak kena ada duduk dalam circle ni. Kalau akak tak duduk dalam circle ni, akak duduk dekat Kuala Berang punya circle, at the end of the day, alhamdulillah lah boleh pergi masjid kan. Tapi akak dapat 1.4 million pun akak dah terkejut dah. Wow, macam mana nak buat, macam mana nak buat. Kalau akak duduk dalam circle yang baik, yang bagus, yang growth mindset, akak sembang sebulan boleh dapat 500,000. Dia orang relax je. Oh 500,000 Okey. Apa boleh buat Oh you buat macam ni. Sebab dia orang dah biasa dah dapat 500,000 ni. Bagi dia orang hit juta sebulan pun dah relax dah. You need to be in this kind of circle. Barulah bahasa kita cakap tu jadi bahasa management macam ni. Bahasa growth. Kalau akak masih duduk dalam circle yang biasa, at the end of the day akak akan cakap, macam mana saya punya nak buat WhatsApp ni macam mana Akak nak cerita benda operation. Faham? Okay? Faham. So this is my Sebab advice. selama ni pun saya memang duduk dekat operation. Jadi tak sempat nak fikir visionary ke, strategik ke, tak sempat nak fikir benda-benda tu. Duduk situ lah. Kalau akak duduk bercampur dengan orang-orang yang level dia, so akak dah ada one level yang up. Alright? Bukanlah one level up maksud saya dari sudut lifestyle ke apa. Saya tak kata bila masuk group tu kena beli Velfire, Mercedes, kena rumah 3 tingkat. Tidak. Tapi saya kata share dia the way knowledge, of thinking. Knowledge. Dalam circle itu barulah kita boleh berkembang lebih cepat. Kita share yelah kalau kita kata nak ilmu agama, kita pergi dalam circle masjid, betul tak? So dia orang akan sentiasa bercakap ilmu agama. So kita akan masuk. Tapi bila kita nak pergi lebih tinggi, kalau kita masih berkawan dengan geng-geng yang buat close sale dengan WhatsApp dan sebagainya ni, dia pun akan cakap problem tu lah, kita pun bercakap. Kita buat circle kita dengan suami kita je, pergi mana-mana dengan suami kita. Suami kita pun nak fikir macam tu juga. Last kali tak ke mana-mana. Faham? Faham tak? Faham. Sebab tu macam Elite Circle, alhamdulillah siapa yang live dengan saya ni, kalau anda follow saya punya IG, last week hari Jumaat minggu lepas, kita dah sign dengan Datuk Wira SM Faisal, Nazar Corporation. Beliau dah setuju untuk jadi kita punya board of advisor untuk Funny Evo, dan kepada Elite Circle untuk bawa Elite Circle pergi ke IPO dalam masa 5 tahun daripada sekarang. So kami bawa Datuk Faisal, right, untuk bring people, move them, bukan pergi level juta dah sekarang ni. Sebab Elite Circle level dia 500,000 sejuta. Tapi sekarang ni nak pergi level yang IPO level. That's why we need SM Faisal, Datuk SM Faisal untuk berada di dalam kita punya circle, dan he will advise us how to go pergi ke next level. Right? Untuk feel macam mana Nazar pun boleh grow dia punya business sebesar-besar sekarang. Kalau pergi Nazar punya website tu penuh syarikat Sdn Bhd saja. Setiap kereta ada syarikat dia. Setiap motor ada syarikat dia. How he handle dengan capacity dia 2-3 orang ni, handle a very big company, employee yang beribu-ribu orang ni. Okay, boleh tak? Boleh faham. Yang first kali saya kena cari seorang manager lah yang boleh menguruskan bahagian taktikal. Yang menggantikan saya yang sebelum ni
hamster yang menguruskan segala-galanya. Termasuk Hamster, kadang-kadang balas WhatsApp customer. Hamster. Okay. Hamster. Alright. Okay. Lepas tu, and then apa boleh dibuat? Okay, Selepas tu? macam yang saya cakap tadi, macam yang Tuan Fadi beritahu, kalau sebelum ni saya bahagian operation, semuanya saya yang uruskan bahagian operation, sampai stok tak cukup saya yang fikir, parcel hilang dekat Citylink pun saya yang kena trace, minta maaf dengan customer pun saya yang kena buat. Okay, next saya kena mencari seorang untuk menguruskan benda tu supaya saya boleh berfikir untuk strategi bagaimana strategi dan juga visionary macam mana nak bawa company saya ke masa akan datang. Sebab seriously sekarang memang saya tak sempat nak fikir nak fikir ke depan sebab kerja saya nak cari duit supaya company ni boleh bertahan. Itu je. So macam ibaratnya kais bulan ni untuk makan bulan ni. Kais bulan depan untuk makan bulan depan. Jadi nampaknya daripada kesimpulan daripada apa yang sharing, terima kasih banyak-banyak sharing Tuan Fadi tadi, membuka minda dan membuka mata saya lah. Maknanya saya banyak jawatan yang saya terpaksa lepaskan. Betul. Banyak jawatan yang saya terpaksa lepaskan dan saya harus macam Tuan Fadi ketuk kepala saya, kedekut, tak nak hire orang yang bagus, sayang duit nak gajikan orang, sedangkan sepatutnya saya ada orang lain, seorang manager yang boleh menguruskan, boleh mengurangkan beban saya supaya saya boleh memikir untuk memperkembangkan lagi syarikat saya dan seterusnya menambahkan jualan. Yep, bagus. Alright, so untuk next level, apa yang perlu akak buat adalah the moment akak dah ada kita panggil manager tu, akak perlu buat the next level adalah make sure all the database yang akak ada, alright, database yang akak ada tu diletakkan di satu tempat. Alright, letakkan semua database yang akak ada sekarang ni, letak satu tempat. Alright, saya suggest akak letak dekat Saleskeep. Letakkan database akak di Saleskeep untuk akak keep on relationship dengan mereka on autopilot. Sebab kalau database tu ada di dalam WhatsApp, dia tak boleh jadi autopilot. Dia kena jadi manual. Yeah. Kita nak pastikan orang yang dah beli lagi. Jadi akak letak semua dalam Saleskeep, lepas tu buat email marketing punya strategi supaya dia boleh follow up autopilot. Alright? Setiap 5 hari hantar satu email, setiap seminggu hantar satu email untuk dia orang beli. Alright? Okay? Dan insyaAllah dia orang Saleskeep tengah develop nanti. Saleskeep tengah develop, saya dimaklumkan oleh team developer. Nanti akan, bila kita guna Saleskeep, kita tak payah guna dah phone untuk jawab WhatsApp customer. Kita boleh reply WhatsApp di dalam Saleskeep. Jadi kita boleh nampak cara orang reply dan sebagainya. So team kita ni, kalau misal kata dia nak cuti, ada orang lain boleh take up. Sebab just buka laptop je, boleh access. So tak payah, phone tu tak payah pass kepada orang lain lah. So kita tak perlu guna phone. Kita guna WhatsApp API direct from Facebook lah. Jadi kita boleh tengok all the conversation dan sebagainya. Kita boleh record everything di dalam cloud. Okay, boleh? Oh, tinggi level dia. Okay, jadi sekarang Saleskeep ni dia macam dia seolah-olah menggantikan website ke tuan? Saleskeep ni ataupun Saleskeep tu sendiri dah merupakan website? Saleskeep ni gini, Saleskeep ni dibina sebab dia adalah CRM, Customer Relationship Management. Cuma kalau saya cakap CRM, orang tak faham. Sebenarnya Saleskeep adalah sistem untuk kita simpan database dan membina relationship dengan database kita supaya sales kita naik. Itu je sebenarnya. Tetapi for now, kalau saya kata CRM, orang tak faham. Kalau saya kata database, orang kurang lagi faham. Orang kurang appreciate. Tapi kalau kita kata website, orang faham. So
So that's why ramai orang tahu sales kit pasal guna website. Tak, sebenarnya bukan. Itu adalah tools untuk simpan database, build relationship dengan database dan buat duit sebanyak mungkin dengan database. That is the function of sales kit. Dia punya actual function. Okay? Alright? Baik, saya akan cuba, saya wajib try lah saya skip kalau macam tu untuk bukan mengurangkan ataupun menyelesaikan masalah saya dengan tim saya. Tim saya tak bersungut pun, tapi saya takut sampai satu masa, yelah kalau dah beranak pinak nak melayan WhatsApp pagi, petang, siang, malam, subuh, senja, lama-lama saya takut mereka tak tahan lama. Kesian. Bawa orang manager dah ini pun kita bagus gila. InsyaAllah. Nanti diorang fikir. Diorang akan buat, let's say manager tu akan kata, Kak Mariati, jom kita pergi Pulau Perhentian ramai-ramai. So dia akan bagi cadangan tu. Sebab apa? Sebab kita dah buat sales sekian, kita bawa pergi retreat ramai-ramai. So dia akan bagi cadangan sebab dia tahu budak-budak dia punya cerita macam mana. Kita hanya perlu plan, tu je. Okay, alright. Terima kasih banyak-banyak Tuan Fadi. Okay, alright. Terima kasih banyak-banyak atas Hopefully kehadiran boleh malam hit ni. 1 million per month insyaAllah bulan ni. InsyaAllah. 1 juta sebulan. Terima kasih Tuan. Okay, alright. Thank you so much. Allah. Alright, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alright, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Kak Mariati sekarang tadi. So, anda yang sedang live dengan saya belajar something. Bila kita dah capai satu level, right, anda kena faham satu perkara. Bila you dah capai satu level, game, playground, padang dah berbeza. Tak boleh guna padang yang sama. Otak tak boleh guna benda yang sama. Right, tanggungjawab pun dah berbeza. 1.4 juta 3 bulan, tanggungjawab bukan seperti 1,000, 2,000, 3 bulan. Tanggungjawab dia dah berbeza. Anak buah dah makin ramai. Kepala otak kena berbeza. Circle kena berbeza. Circle of kawan-kawan kena berbeza. Trust me. Your circle will tentukan anda pergi sejauh mana. You will keep your money or you will lose your money. Kalau circle anda baik, circle anda betul, insyaAllah you will grow, anda akan pergi lebih jauh. Tapi kalau circle anda pun duduk sembang benda yang ada seorang kawan, mereka buat kawan ramai tapi ada certain tu. Saya dah bercakap pasal ada satu circle tu, chatbot, kalau silap saya 3-4 tahun lepas. Tapi dia masih lagi guna WhatsApp. Dan beliau berada di dalam circle guna WhatsApp. WhatsApp setiap hari. Tapi eventually Allah buka hati mereka selepas 3 tahun nak guna chatbot. After 3 years, saya dah bagi tahu 3 tahun dah, chatbot akan mengurangkan awak punya kebergantungan kepada WhatsApp. Dia tak guna. Sampai tahun ketiga, baru nak start guna chatbot. Tapi ceritanya adalah masa tu Facebook dah start buat limitation kepada chatbot. Dia orang berkata alamak ruginya tak guna awal. Simple je. Sebab you di dalam circle yang duk cakap pasal closing guna WhatsApp. Tapi kalau you dalam circle yang automation, what happen? You eventually will change. Anda akan start berubah. Sebab tu circle is very important. Okay? Alright?